Cristiano Goycochea selaku kapten akan memainkan peranan yang cukup penting juga dalam skuad ataupun kesebelasan pasukan Perak ini. Sudah pun menjaringkan 3 gol, 1 dalam Piala Malaysia, 3 dalam saingan Liga Super, 4 keseluruhannya untuk Goycochea. Selain Sio Sionung yang menjaringkan 6 gol secara keseluruhannya, 5 dalam saingan Liga Super dan 1 dalam saingan Piala Malaysia setakat ini. Kick off pasukan Perak serba hitam, sedikit kelabu yang anda lihat di baju mereka, dan Sabah dari kiri ke kanan serba merah selaku tuan rumah. Kemenangan yang mahu dicari oleh Datuk Ong Kim Swee pada hari ini cukup penting kerana bekalan yang mahu dicari itu untuk dibawa ke perlawanan timbal balik. Dan kalau diikutkan jadual yang cukup padat untuk Datuk Ong Kim Swee dengan aksi AFC, kumpulan yang tidaklah sebegitu mudah. Namun kumpulan yang melibatkan Terengganu dikatakan satu kumpulan yang agak sukar dengan kehadiran Bali United, Central Coast Mariners. Sabah mempunyai pasukan-pasukan yang dijangka mereka mempunyai peluang untuk layak. Pasukan yang saya maksudkan itu adalah seperti pasukan Hugang United dari Singapura. Selain itu mereka juga akan bertemu PSM Makassar dan juga Haipong dari Vietnam. 3 pasukan dalam kumpulan AFC bersama dengan Sabah. Permulaan yang agak baik daripada pasukan Perak, namun dapat dipintas di situ. 2 minit yang pertama dilihat agak scrappy dari segi permainan di bahagian tengah pada ketika ini di antara kedua pasukan. Sabah akan cuba untuk mula mendominasi permainan. Di sebelah kiri kita dapat lihat gerakan yang dilakukan ke sebelah kanan semula. Rizal Ghazali yang ada di situ, yang meminta adalah Sadil. Miguel Cifuentes hantaran terus untuk mencari Ramon Machado. Delivery ke sebelah kiri. Sabah secara tiba-tiba dalam kawasan penalti meletakkan Perak dalam situasi tekanan buat seketika. Namun mereka tenang keluar daripada kawasan mereka sendiri tanpa melakukan hantaran long ball ke bahagian depan. Namun hampir serta-merta dapat dipintas Rizal Ghazali sekali lagi. Sistem 3-4-3 yang digunakan oleh Dato' Ong Kim Swee ini sedikit sebanyak memberikan kelebihan kepada mereka di bahagian tengah itu untuk begitu pantas memitas, dan juga dari segi wingbacks. Tandukan, dapat diselamatkan, tidak. Satu jaringan yang mudah. Nampak seolah-olah ia adalah satu tandukan mudah daripada Darren Lock untuk diselamatkan. Tetapi agak mengejutkan apabila T. Shahis Warren sekadar melihat saja. Tandukan itu looping di atas kepalanya untuk masuk ke Fapos di sebelah kanan dan menewaskan Shahis Warren seawal 3 minit yang pertama. Darren Lock on target. Dan apa yang kita lihat, kelibat Darren Lock dalam pasukan kebangsaan, form itu diteruskan bersama dengan pasukan kelabnya. Satu delivery yang cantik, tandukan walaupun dicabar oleh 2 pemain. Darren Lock berjaya meletakkan dirinya dalam kedudukan yang baik untuk melakukan tandukan ke arah Fapos, sekaligus menewaskan T. Shahis Warren yang nampak sedikit teragak-agak kedudukannya untuk bertindak. Mungkin terlalu lewat apabila beliau menyedari tandukan itu akan masuk ke arah Fapos. Jaringan pertama di dalam saingan Piala Malaysia untuk Darren Lock. Dan Sabah bermula dengan garang. Bukanlah permulaan yang dicari oleh Yusri Cik lah barangkali, yang datang dengan harapan yang cukup tinggi, namun mereka punya peluang di sini. Melihat betapa ramainya pemain-pemain berjersey merah yang turun pantas, lincah untuk mereka kembali memenangi bola. Sadil Ramdhani, lihat kedudukan Ramon Machado yang sudah pun dilepaskan. Ramon Machado baik kali ini. Interception ataupun pintasan dilakukan untuk menafikan Ramon dalam situasi seperti itu. Beliau dahagakan jaringan ketiga dalam saingan Piala Malaysia.
Namun masih lagi nampak ketenangan permainan pasukan Perak. Satu back heel yang cantik untuk melepaskan Muhammad Aiman di sebelah kanan itu. Atas mula ke belakang, Luciano Goicoechea yang berjersey nombor 5 yang akan cuba mengawal tempo di bahagian tengah bersama dengan Azainullah, Muhammad Azainullah yang juga beraksi di bahagian tengah bersama dengan Luciano. Selain Luka Milinovic, Wanzek, Firdaus dan Siosionung di bahagian depan. Kedudukan untuk menyelamatkan bola daripada keluar kawasan permainan daripada Rizal. Namun peluang untuk Perak di sebelah kiri pada ketika ini. Wanzek menggunakan kelincahannya untuk melepaskan diri daripada Sifu. Dijatuhkan dan diberikan sepakan percuma oleh pengadil. Dalam situasi ini ataupun lontaran ke dalam, sepakan percuma yang diberikan dan amaran juga diberikan kepada Sifu oleh Tuan Muhammad Yassin bin Tuan Muhammad Anafiah. Sabah di saingan Liga Super tangga keempat, 42 mata, 22 perlawanan sudah pun diharungi, 13 kemenangan, 3 seri dan 6 kalah. Masih lagi dalam persaingan untuk merebut tempat kedua itu, terus berada di kedudukan, bahaya kedudukan ini dari sebelah kanan. Cutback yang cantik, peluang disia-siakan. Satu miss kick yang dilakukan sebenarnya oleh Wanzek Haikal dalam kawasan penalti. Beri peluang untuk sekurang-kurangnya menguji ketangkasan Khairul Fahmi Cik Mat. Tidak dapat melakukannya dalam situasi ini. Taran ke depan, mengejutkan highline ataupun garisan tinggi pasukan Sabah. Kesilapan yang dilakukan daripada Kuang Min Ko sebenarnya yang menghadiahkan bola pada main Perak di situ dan hampir saja dapat melakukan satu hantaran ke dalam kawasan penalti. Namun sekurang-kurangnya memenangi satu hantaran yang cantik. Tidak ada bendera yang dinaikkan oleh pembantu pengadil di sebelah kanan, tetapi kita dapat lihat bagaimana percubaan yang cuba dilakukan oleh Wanzek dihadang. Pada waktu yang sama dia tidak dapat melakukan sentuhan yang terbaik. Percubaan kali ini hampir serta-merta dapat melihat jawapan dari Perak. 3 minit yang pertama Sabah meledak. Hampir saja selepas 7 minit kita dapat melihat Siosionung terus meletakkan dirinya dalam senarai penjaring ataupun hantaran beliau sebenarnya yang menemui rakan sepasukan yang berjersey 24 itu adalah Firdaus Sayadi. Agak sayang sebenarnya untuk Firdaus. Dalam pada itu Perak banyak memenangi bola dalam kawasan lawan pada ketika ini. Memenangi satu lagi sepakan percuma di dalam kawasan Sabah. Sifu buat kali kedua menghadiahkan sepakan percuma kepada pasukan Perak. Dapat lihat skill yang cuba dilakukan oleh Firdaus. Dia sudah pun mula memberikan masalah pada benteng pasukan Sabah pada hari ini. Terdiri daripada Gabriel Rawilson dan juga Kuang Min Ko yang sudah pun berapa kali kita lihat sebentar tadi memberikan bola kepada lawan. Benteng yang sedang dibentuk. Dapat lihat Goicoechea yang akan bersiap sedia mengambil peluang ini daripada situasi bola mati. Dengan kaki kanannya kita dapat lihat bagaimana dia bersiap sedia. 9 minit, Sabah 1, Perak 0. Luciano Goicoechea dengan percubaan yang baik. What a goal! Luciano Goicoechea seolah dia sudah tahu. Satu jaringan yang cukup klinikal daripada situasi bola mati. Ketenangan beliau berada di atas situasi sepakan percuma itu. Seolah-olah dia sudah pun tahu ke mana hala tujunya dan Khairul Fahmi Cik Mat tidak ada jawapan. 1-1 selepas 9 minit.
Dilikas. Dan kita dapat lihat satu percubaan ke bahagian kanan yang langsung tidak dapat diselamatkan oleh Khairul Fahmi Cik Mat dalam situasi ini. Mungkin sedikit sebanyak benteng memainkan peranan dalam menutup ruang untuk Khairul Fahmi Cik Mat melihat dengan lebih awal dan sekaligus meletakkan pasukan Perak dalam kedudukan terikat satu sama. Gol kedua Luciano Goicoechea dalam saingan Piala Malaysia. Dan ini sebenarnya adalah jaringan kelima beliau secara keseluruhannya dalam musim ini untuk pasukan Perak. Dan boleh kita katakan itu adalah gol yang begitu berhak untuk pasukan Perak dapatkan kerana beberapa peluang yang mereka cipta sebelum ini menerusi Firdaus Sayadi. Wan Zak juga ada peluang tapi disisiakan dan akhirnya situasi bola mati juga yang menghadiahkan gol penyamaan Perak untuk meletakkan mereka pada kedudukan satu sama. Dan serta-merta kita dapat lihat urgensi daripada pasukan Sabah untuk mendapatkan kelebihan itu semula. Sadil delivery ke dalam kawasan penalti, ditanduk, cuba ditanduk di situ oleh Gabriel Perez. Dan pada waktu yang sama ada kecederaan yang dialami salah satu pemain Perak yang terbaring di dalam kawasan penalti itu. Merisaukan situasi ini, dihentikan seketika perlawanan oleh pengadil. Dapat lihat dari belakang sebenarnya pemain berjersey nombor 12 itu adalah Afif Ashraf sebenarnya, yang mungkin mengalami kecederaan bahagian kepalanya kerana betapa fizikal yang kita dapat lihat. Tandukan yang cuba dilakukan oleh Gabriel Perez pada waktu yang sama, yang menjadi mangsanya adalah Afif Ashraf, main yang bertindak selaku left back untuk pasukan Perak. 12 minit yang cukup banyak aksi di kedua-dua gawang, boleh kita katakan. Sabah bermula dengan garang dengan tandukan Darren Lock, tetapi sebenarnya selepas itu kita dapat lihat bagaimana Perak bangkit untuk mencipta beberapa peluang, memenangi beberapa bola kedua dalam kawasan pasukan Sabah, dan secara tak langsungnya mereka mencipta 2-3 peluang yang menarik dan akhirnya menyamakan kedudukan. Itulah betapa seimbangnya di antara kedua pasukan pada ketika ini. Adakah pertukaran akan dilakukan? Stretcher sudah pun dibawa masuk. Sama ada Afif dapat meneruskan permainan atau tidak, satu persoalan, tetapi kita tunggu dan lihat sama ada pertukaran akan dilakukan ataupun tidak. Option ada. Ramai pemain bawah 23 tahun dalam kesebelasan ataupun dalam skuad Perak pada hari ini. Hakimi Mat Isa, Puan Hafizo antaranya, juga dengan Firdaus Ahmad Fuad. Wang Minko dilorongkan kepada Gabriel. Ini adalah Rizal Ghazali, hantaran ke depan untuk mencari kedudukan. Remon Mashado mengejar, tidak teragak-agak untuk dikeluarkan daripada kawasan bahaya daripada Wan Zek Haikal yang tidak mahu mengambil risiko dengan kehadiran Remon yang tidak jauh di belakang beliau. Hantaran ke dalam untuk Sabah dalam kawasan Perak, Rizal Ghazali. Ditanduk di situ, peluang untuk Sadil. Percubaan daripada luar kotak penalti leret, namun cukup deras percubaan daripada Sadil yang sekurang-kurangnya dapat menguji ketakasan dan betapa alertnya T. Shahizwarin kali ini. Mujur dia dapat melihat dari awal lagi dan melakukan tangkapan dengan kemas untuk memastikan tidak ada sebarang kelalaian pada kali ini. Cifuentes pula dimenangi oleh Goicoechea semula, yang meluru masuk untuk menangi bola. Rizal Ghazali ketika ini dilorongkan ke sebelah kanan. Ini adalah Sadil. Bagaimana kedudukan Sadil? Dihantar kepada Rizal yang melakukan overlapping. Hantaran ke Fapos terlalu kuat kali ini. Untuk
daripada Darren Lock yang mengejar sebentar tadi, namun Kwang Min Ko yang menghantar ke tengah. Namun Goy Kechea sekali lagi tidak berpuas hati dengan barisan pertahanannya. Ada kata-kata yang dilemparkan. Sepakan penjuru daripada Sadil Ramdhani. Diambil pendek Kwang Min Ko. Mana kedudukan dihantar terus, tadukan, free header dalam kawasan penalti. Adakah dalam kedudukan onside ataupun tidak? Itulah persoalannya Gabriel Perez yang melihat dirinya dalam kedudukan tidak dikawal, tetapi sebenarnya nampak sedikit offside kedudukannya pada ketika bola itu dihantar. Pun ada ataupun tidak bendera yang dinaikkan oleh pembantu pengadil. Hantar ke depan, dapat dimenangi semula perebutan bola kedua itu. Aggregate 1-1 ataupun kedudukannya 1-1 dalam perlawanan suku akhir yang pertama ini di Likas antara Sabah dan Perak. Indikasi betapa sengitnya pertembungan ini barangkali. Pun di atas kertas sudah tentu Sabah adalah pasukan favourite. Sifu Gabriel Perez. Di sebelah kiri adalah Kwang Min Ko. Namun dapat dipintas hantaran yang dilakukannya. Nampak sedikit goyang persembahan daripada Kwang Min Ko, namun Sifu terlepas cantik. Di bahagian depan ada Ramon Machado yang sudah pun menunjukkan ada 7 hantaran yang mahu diterima itu. Sadil tidak dikawal di belakang. Dapat ditanduk keluar tepat pada waktunya. Namun datangnya di sini Rizal Ghazali. Tolakkan ke depan untuk mencari kedudukan Stuart Wilkin yang turut terlibat sama dalam fasa serangan sebentar tadi. Putaran ke dalam daripada Rizal Ghazali. Stuart Wilkin ke belakang semula untuk Wilson Batuil. Gabriel Perez, Kwang Min Ko di sebelah kiri itu. Paskan untuk Darren Lock yang drop deep untuk membantu. Kemudian ini dimenangi semula daripada Irfan Fazail. Hilang kawalan seketika daripada luar kawasan penalti. Kita dapat lihat bagaimana dimenanginya sepakan percuma dalam kawasan yang menarik. Giliran Sabah pula untuk mengambil kesempatan. Baik daripada Darren Lock sekali lagi. Lihat betapa kerasnya beliau bekerja. Handball sebenarnya yang dilakukan. Agak jelas dan diberikan sepakan percuma dari jarak yang menarik sebenarnya. Isha Hiswaran perlu alert dalam situasi ini. Kerana kita sudah pun melihat bagaimana Khairul Fahmi Cekmat tewas dengan rembatan deras yang dilakukan oleh Luciano Goy Kechea seperti tadi. Sadil Ramdhani mempunyai keupayaan kaki kirinya daripada situasi seperti ini. Percubaan yang baik daripada Sadil. Good save dilakukan oleh Tisha Hiswaran yang sudah pun menjangkakan Fapos yang akan dicari oleh Sadil. Dan dia dapat untuk menepis keluar. Walaupun rembatan ataupun percubaan itu cukup deras. Sadil sekali lagi dari sebelah kanan, dia cuba untuk melakukan oleh terhadap Sio Nung sebentar tadi. Cantik daripada Sio Nung. Firdaus Sayadi. Masih lagi Firdaus. Ke belakang semula kepada Muhammad Azainullah. Yang dimainkan dengan tempo yang agak tinggi lah dalam beberapa minit yang pertama ini daripada kedua pasukan. Gerakan dari sebelah kanan Muhammad Aiman sebentar tadi ke belakang semula. Muhammad Azalinullah bersama dengan Luciano di bahagian tengah. Hantaran ke depan untuk sekali lagi diambil kesempatan oleh Muhammad Aiman. Lontaran ke
dalam untuk Sabah. Kembali yang mengawal permainan, tetapi jaringan yang diperlukan itu masih dicari-cari. Cifuentes, Sadil Ramdhani, lihat gandingan mereka di sebelah kanan. Sifu dilepaskan di bahagian depan. Masih lagi Sifu namun berhadapan dengan Luciano. Dia tidak akan memberikan ruang untuk Sifu melakukan lorongan ke tengah. Dan sekadar mengorbankan satu lagi sepakan penjuru untuk Sabah. Sadil sekali lagi. Perlu diberikan perhatian Gabriel Perez. Darren Lock, semuanya dalam kawasan penalti itu yang mampu untuk meledak daripada situasi set piece seperti ini. Delivery yang baik ke tengah, dilepaskan. Percubaan daripada Perez yang saya jangkakan di situ, yang dikawal tetapi dibenarkan lepas begitu sahaja dalam kawasan penalti itu untuk melakukan sentuhan. Dan mujur pasukan Perak tidak dihukum di sini. Lihat kedudukan percubaan Perez itu yang tidak jauh tersasar di sebelah kanan. Muhammad Azalinullah, Jasper Nihom. Cantik daripada Jasper melepasi dua pemain, hantaran ke depan. Afif Ashraf sebentar tadi yang nampak seolah-olah mengalami kecederaan serius tapi dapat meneruskan permainan. Tolakan daripada Jasper kembali kepada Shivan pilih asukan sebelah kanan itu. Ahmad Aiman yang berada di bahagian depan yang mahu dicari tapi tidak ada ruang kerana pressing yang dilakukan oleh pasukan Sabah ini begitu efektif. Dan pada waktu yang sama menutup ruang mereka untuk bermain. Firdaus kali ini dikasari oleh Darren Lock di situ. Ia berikan sepakan percuma lewat daripada Darren. Perlu berhati-hati. Cabaran seperti itu kalau kali keduanya berlaku, mungkin juga kad kuning akan dilayangkan oleh Tuan Muhammad Yassin. Jasper kembali kepada Luciano Goycochea. Shivan Pillay. Nampak seolah-olah back three yang dibentuk apabila mereka dalam kawalan bola. Wan Zek cuba mencabar Sio Sonong, jatuh kepada Wan Zek. Baik kerja yang dilakukan oleh Sio Sonong, cuba melakukan reverse pass untuk mencari kedudukan rakan yang sebentar tadi tidak berjaya. Sadil Ramdhani terlepas. Lihat kedudukan Ramon Machado, masih lagi Sadil cuba cut in menggunakan kaki kiri itu, back kiri dan cantik. Percubaan, no! Tersasar ke sebelah kanan daripada Stuart John Wilkin yang hampir saja dapat menjaringkan gol kedua untuk pasukan Sabah. Tapi satu hadangan yang cukup penting dilakukan tepat pada waktunya untuk menafikan Stuart John Wilkin untuk mendapatkan jaringan di situ. Sekali lagi Stuart daripada luar kawasan penalti. Percubaan leret yang dapat dikeluarkan sekali lagi. Tapi Sabah makin kerap bertanyakan soalan kepada barisan pertahanan Perak ini. Delivery yang dihadang Sadil Ramdhani, giliran Rizal Ghazali, tandukkan Ramon Machado ataupun Cifuentes sebenarnya, maaf saya, Miguel Cifuentes sudah pun beratur 2-3 orang berjersey merah dalam kawasan penalti itu untuk mengambil kesempatan di Syahis Warren yang melihat saja. Tandukan itu tersasar ke sebelah kiri, tetapi peluang-peluang seperti ini perlu dikurangkan oleh pasukan Perak dari perspektif membenarkan lawan untuk melakukan percubaan dalam kawasan penalti mereka. Cifuentes, option ada 3 tapi tolakannya sedikit kuat. Dapatkah diselamatkan oleh Stuart? Berjaya. Masih lagi Stuart dihantar ke tengah, dikeluarkan. Tekanan ke atas pasukan Perak ketika ini. Wan Zek hasil daripada tandukan ke belakang Sio Sionong, hantar ke depan. Wan Zek sekali lagi bekerja keras untuk membantu barisan pertahanan untuk melepasi pressing pasukan Sabah yang diletakkan serta-merta apabila mereka hilang kawalan bola dalam kawasan lawan. Azalinullah switch kepada Shivan Pillay di sebelah kanan. Ahmad Aiman
yang berada di hadapan untuk meminta, tetapi nangis mula di situ. Wanzek, cantik gameplay dipamerkan oleh pasukan Perak pada ketika ini. Luciano Goicoechea, 1-2 antara dia dan juga Wanzek. Terlihat sebentar tadi Aiman cuba untuk mengejar, dijatuhkan, tapi Kwang Min Ko memenangi bola fair and square dalam situasi itu. Cantik permainan yang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan sebenarnya apabila mereka mengawal permainan ataupun melancarkan serangan. Kita dapat lihat identiti kedua-dua pasukan sebenarnya. Sadil Ramdhani hantar ke tengah, Stuart John Wilkin ke belakang semula untuk Gabriel Perez. Irfan Fazail sebentar tadi dengan hantaran Sifu yang meminta maaf kepada rakan-rakannya. Hantaran ke dalam, masih lagi memberikan pesanan kepada anak buahnya Yusri Ceklah. Walaupun dia dikejutkan seawal minit ketiga, tapi reaksi daripada pemain-pemain Perak ini seharusnya diberikan pujian, kerana inilah spirit, fighting spirit yang ditunjukkan oleh anak-anak buah Yusri Ceklah dalam pada mereka mencipta peluang demi peluang untuk menyamakan kedudukan akhirnya menerusi jaringan sepakan percuma Luciano Goicoechea. Ada satu lagi masalah yang mungkin dihadapi. Apakah kita ambil kesempatan untuk menyaksikan semula kedua-dua jaringan. Delivery dari sebelah kiri, tandukan bersahaja yang dilakukan oleh Darren Lock. Nampak seolah-olah dapat diselamatkan oleh Syahis Warid, tetapi dia sedikit lewat untuk bertindak dan masuk ke far post, dan sepakan percuma yang dilakukan oleh Goicoechea yang tidak langsung sama sekali memberikan peluang kepada Khairul Fahmi Cik Mat untuk melakukan penyelamat. Penjuru sebelah kanan yang dicari, satu curling effort yang dilakukan oleh Luciano, dan dia juga nampak bersahaja apabila tampil untuk melakukan percubaan itu. Kapten yang menunjukkan jalan semula kembali untuk pasukan Perak hanya selepas 9 minit untuk menyamakan kedudukan dan menjadikan gol yang cukup penting di likas ini. Kerana semua ini akan dijadikan bekalan untuk mereka bertemu dengan Sabah sekali lagi dalam aksi timbal balik, untuk menentukan pasukan mana yang akan mara bertemu sama ada JDT ataupun Negeri Sembilan dalam bracket laluan ke final Piala Malaysia di sebelah kiri. Kita sedia maklum kesilapan yang dilakukan oleh Jasper, tetapi mujur tidak ada remon berhampiran beliau ketika ia berlaku. Dapat melakukan recovery semula Shivan Pillay. Luciano, rata-rata kedudukan Luciano selaku kapten dan juga leader di atas padang. Pressing daripada Sabah sekali lagi membawa masalah. Hampir kehilangan kawalan bola, terpaksa dilakukan clearance di situ daripada Luciano, dan di sinilah begitu bahayanya si Fuentes. Sadil Ramdhani mencari option, gunakan kelincahannya melepaskan diri kaki kiri untuk melakukan lorongan, tapi dapat dipatahkan dan dipintas oleh Wanzek sebentar tadi. Shivan balik kepada Azalinullah. Ini adalah Jasper Nihom. Jasper yang merupakan signing baru daripada Muang Thong United dari Thai League One. Ditolak dari belakang kali ini, dipersalahkan. Agak jelas tolakan daripada Ramon Machado. Bijak tindakan Luciano sebenarnya dalam situasi itu. Dia tertekan tetapi menggunakan kesempatan itu untuk melakukan shielding dan memaksa dua pemain berjersey merah untuk melakukan foul ke atas beliau untuk memenangi sepakan percuma daripada pengadil. Satu lagi kekasaran yang berlaku. Rizal Ghazali kali ini dipersalahkan, diberikan sepakan percuma untuk pasukan Perak dalam kawasan Sabah. Tuan Muhammad Yassin yang begitu alert dengan situasi fouls yang dilakukan.
Luciano sekali lagi, Seo Sonung yang cuba untuk mendapat hantaran itu, dapat dipintas Gabriel. Kali ini Perak memenangi bola kedua itu. Cantik hantaran kali ini, tetapi dapat dilihat awal kali ini daripada Rawilson yang saya jangkakan. Rawilson Batuil yang memainkan peranan cukup penting sebagai salah satu daripada 3 back 3 pasukan Sabah dalam sistem 3-4-3 yang mereka gunakan ini. Sadil yang dipintas oleh 2 pemain, tetapi akhirnya pengadil memberikan sepakan percuma kepada pasukan Sabah dalam kawasan mereka sendiri. Lawanan yang boleh dikatakan mungkin one way traffic lah dalam 10-15 minit yang terakhir. Sabah mendominasi permainan, tetapi terdapat lihat kualiti ada pada Perak apabila mereka perlukan sesuatu jaringan. Mereka juga mampu untuk melakukan high press dan memenangi bola dalam kawasan lawan, mencipta peluang seperti mana kita lihat sebentar tadi. Gandingan pemain-pemain seperti Wan Zek, Firdaus, Seo Sonung, Luka Milonovic. Cantik sekali lagi dari sebelah kiri. Delivery untuk mencari Ramon Machado. Tolakkan, satu miss kick. Namun mujur. Shahiswaran alert di bahagian yang post itu untuk keluar melakukan tangkapan awal. Delivery daripada overlapping yang dilakukan di sebelah kiri pasukan Sabah, iaitu Kwang Min Ko. Sebentar tadi kita dapat lihat main berjersey nombor 27 rajin untuk naik ke atas. Bahaya kedudukan ini, bagaimana percubaan daripada jarak jauh. Kita dapat lihat kedudukan Khairul Fahmi Cik Mat sudah pun keluar daripada kawasan pada satu ketika, tapi tidak dapat menguji sekurang-kurangnya penjaga gol Sabah Cifuentes sekali lagi dengan begitu banyak sekali ruang untuk bergerak dan mencari rakannya Sadil di sebelah kanan. Rizal Ghazali, Stuart Wilkin lakukan turning balik kepada Sadil. Ramon Machado tolak ke belakang untuk mencari Sadil semula, tapi ada Stuart Wilkin di situ. Giliran Kwang Min Ko dari sebelah kiri. Stuart Wilkin, Irfan Fazail meminta balik pada Gabriel dan kini Rawilson Batuil. Rizal, delivery yang baik dalam kawasan penalti. Menunggu saja Darren Lock untuk melakukan sentuhan dalam kawasan penalti itu, tetapi Seo Sonung ada turun ke bawah untuk membantu menangi semula kawalan bola untuk pasukan Perak. Kini mereka cuba melakukan serangan balas. Bola tinggi dihantar, dapat dibaca oleh Gabriel Perez. Di sinilah kelebihan mereka. Bahagian tengah begitu expose pada ketika ini. Wan Zek meminta, tapi permainan nampak gaya ini dihentikan seketika. Agak sayang kerana nampak seolah-olah ada advantage untuk pasukan Perak melakukan serangan di situ. Ada kecederaan yang dialami di sini, nampak lebih serius. Mana Shivan dan juga Jasper Nihom di situ. Masalah besar jikalau ia adalah Darren Lock. Penjaring gol tunggal Sabah ketika ini. Dia cuba melakukan satu sliding interception ataupun pintasan, tetapi pada waktu yang sama komitmen yang ditunjukkannya itu mungkin bawa kepada kecederaan di bahagian buku lalinya. Ada sedikit painkiller yang diberikan oleh pihak medik sebentar tadi. Kita lihat semula sepakan percuma Sadil Ramdhani yang memang destinasinya ke arah top corner di sebelah kanan itu, tapi ketangkasan Shahiswaran kali ini yang tidak mahu tertewas buat kali kedua dapat dilihat dan terus diberikan semangat oleh Yusi Cik Lah untuk Shahiswaran yang berjaya untuk menampan keluar rembatan deras kaki kiri Sadil Ramdhani. Tolakan yang baik oleh Kechea. Dapat lihat kedudukan Perak yang walaupun apabila mereka ditekan pressing daripada pasukan Sabah, mereka tidak nampak goyang
Nampak seolah-olah mereka mampu untuk bermain melepasi press tersebut, termasuklah Syahis Warren sebentar tadi. Talukan ke belakang yang dilakukan di situ oleh Luka Milunovic. Kita dapat lihat dia cuba untuk menguasai bahagian itu, tetapi agak sukar dengan disiplin yang dipamerkan oleh pemain-pemain Sabah. Rawilson Matuil tolakkan ke depan. Sadil sekali lagi cantik dilorongkan kepada Stuart Wilkin. Balik kepada Gabriel Perez. Build up yang cukup sabar dipamerkan oleh Sabah ketika ini. Kwang Min Ko, Sifu ke depan. Satu lob yang dilakukan oleh Sifu yang tidak menjadi, memberikan kawalan semula kepada Perak. Terupas untuk mencari kedudukan Milunovic sebenarnya, tetapi sekali lagi Rawilson tenang saja. Begitu juga dengan Khairul Fahmi Cik Mat, mampu bermain dari bawah dan melakukan gerakan cantik kali ini, melepaskan Rizal Ghazali sedikit kuat dan keluar daripada kawasan permainan. Jikalau tidak, sudah pun ada ruang untuk beliau terus melakukan larian ke dalam kawasan penalti di sebelah kanan itu. 36 minit dengan hujan renyai-renyai di Sabah ataupun di Likas ketika ini. Setakat ini belum memberikan impak besar dalam permainan mereka. Permukaan padang juga masih baik. Akan ke belakang kepada Kwang Min Ko daripada Darren Lock. Gabriel Perez switch ke sebelah kanan. Cantik tadukan dilakukan oleh Rizal untuk Sadil. Masih lagi Sadil yang mungkin seketika hilang kedudukan bola, tetapi kembalinya kepada Rizal Ghazali. Sadil Ramdhani, 1-2 yang cukup menarik di antara dua pemain ini. Dilepaskan di situ oleh Irfan Fazail. Cantik kedudukan untuk mencari Ramon. Hampir saja jatuh untuk Sifu, tapi terdapat lihat kreativiti yang dipamerkan oleh Sabah ketika ini. Rizal Ghazali sekali lagi dihantar ke dalam kawasan penalti. Percubaan daripada Ramon. Satu percubaan yang cukup akrobatik ditunjukkan, yang menyemarakkan lagi sokongan daripada ribuan penyokong di Likas ini. Kita dapat lihat satu sepakan gunting yang cuba dilakukan oleh tidak lain tidak bukan Ramon Machado. Kualiti yang ada pada pemain ini sejak dia menyertai Sabah baru-baru ini dengan 8 gol yang sudah pun dijaringkan. Mencari jaringan ke-9 peribadi untuk Sabah pada musim ini. Dan Syahis Warren juga dalam situasi itu sebentar tadi mungkin sukar untuk menyelamatkan bola seperti itu, kerana dia sudah pun tercegat saja di situ melihat percubaan Ramon Machado. Apapun kedudukannya masih lagi satu sama. 38 minit sudah pun berlalu di Kota Kinabalu, Sabah. Kedudukannya satu sama di antara Sabah dan Perak. Piala Malaysia suku akhir yang pertama. Sadil pressing yang dapat meletakkan tekanan sekali lagi ke atas Afif Ashraf. Lihat sekali lagi handball barangkali yang didakwa. Ya, itulah yang diminta oleh Sadil sebentar tadi. Dan teruskan permainan di sini di sebelah kanan Rizal. 4 pemain menunggu dalam kawasan penalti. Begitu banyak sekali option. Darren Lock menunggu sahaja, tetapi tolakan ataupun hantaran itu sedikit kuat. Terus keluar dari kawasan permainan. Dan saya kira beberapa pemain di atas padang pada ketika ini menunggu sahaja whistle dibunyikan untuk menamatkan aksi babak pertama. Kita dapat lihat dia memegang bahagian hamstringnya, Darren Lock di situ. Harapkan dia dapat teruskan permainan tanpa sebarang kecederaan. Afif Ashraf kembalinya kepada Jasper. Tolakkan ke depan Afif dengan Wanzek di sini berganding. Wanzek kembalinya ke belakang untuk Azalinullah. Koi Kechea, cantik hantaran ke depan untuk mencari kedudukan Sio Sionong. Datangnya Khairul Fahmi Cik Mat untuk menyambut.
Kuang Ningko. Bingung lah boy, mana begini nih, shit deh. Kamu dua pegang kiri kanan lah, sepeda basah itu sih ya. Ketemu aku yang Perak dalam 5 perlawanan terakhir dewas 3 kali, menang 2 kali. Sabah menang 3 kali, seri sekali dan kalah sekali adalah rekod 5 perlawanan terakhir mereka. Kemenangan Liga Super ke atas Negeri Sembilan untuk Sabah, kalahan 0-4 kepada KL City. Untuk Perak di Ipoh, kali terakhir mereka turun padang. Tolakan yang baik sebenarnya dilakukan di situ, namun Darren yang hadir itu memaksa satu lagi foul yang dilakukan oleh Perak untuk memenangi kawalan bola semula untuk Sabah dalam kawasan Perak ini yang cukup penting untuk mereka meneruskan momentum ini. Walau apa juga keputusan babak pertama ini, sama ada Sabah dapat lebarkan kedudukan ataupun Perak dapat mengekang asakan Sabah ini. Sifu, baik kawalan yang ditunjukkan, tolakan semula. Ini adalah Sadil, lebih sentral kedudukannya ketika ini. Rizal Ghazali dapat dipintas pula, dan tarikan yang dilakukan oleh Sadil untuk menjatuhkan, saya rasakan, Afif Ashraf di situ. Satu minit di Likas dan hujan yang masih lagi turun sedikit sebanyak memainkan peranannya kepada pemain, tapi permainan nampak tidak terjejas setakat ini. Luciano sekali lagi mencari hantaran tinggi itu untuk mencari kedudukan rakannya, sama ada Muhammad Aiman ataupun Firdaus. Kerap kali menghuni bahagian kanan itu bersama dengan Sio Sonong yang kita dapat lihat di situ. Sadil, oh cantik hantaran untuk Sifu, namun sentuhan pertama Sifu sedikit berat, menunjukkan bola kepada Jasper. Luciano ketika ini bahagian tengah, lihat kedudukan Milanovic. Milanovic sudah pun melakukan larian ke depan, melepaskan diri, masih lagi Milanovic tapi dipersalahkan. Sayang, cuma mampu tersenyum sahaja kerana dia menyedari sedikit kuat tolakan yang dilakukan oleh Luka Milanovic di situ. Dia mendakwa ada sedikit diving yang dilakukan oleh Rizal Ghazali sebenarnya, tetapi ini itulah tujuan senyumannya itu. Dan ada juga pesanan daripada Tuan Muhammad Yassin yang ditenangkan oleh Kak Fahmi Cik Mat sebentar tadi. Kita lihat di sini mungkin ada sedikit saja sentuhan sebenarnya, nampak seolah-olah cabaran fizikal bahu ke bahu dilakukan di atas di antara kedua pemain sebenarnya. Free kick diberikan untuk pasukan Sabah. Sifu masih berjaya untuk melepaskan satu cross tapi dihadang, sepakan penjuru untuk pasukan Sabah dalam saat-saat akhir babak yang pertama ini. Sebelum kita mengetahui berapa minit waktu kecederaan yang akan diperuntukkan oleh pengadil keempat. Sadil, in swinger dengan kaki kirinya. Sekali lagi satu peluang seperti mana kita lihat seperti tadi. Gabriel Perez agak bahaya dalam situasi-situasi seperti ini. Begitu juga dengan Darren Lock. Fapos yang dicari, Gabriel Perez dikeluarkan. Wilson Batuil dan dilepaskan untuk rakannya sebentar tadi, namun Shivan pilih tenang dalam situasi seperti ini dan sekaligus sepakkan gol untuk pasukan Perak dengan baki sekitar seminit saja sebelum kita mengetahui waktu kecederaan dalam babak pertama ini. Ada beberapa situasi perlawanan terpaksa dihentikan seketika yang mungkin akan membawa kepada tambahan 3 atau 4 minit saya jangkakan dalam babak pertama ini.
minit saja waktu kecederaan untuk pasukan Perak dan juga Sabah. Satu statistik yang menarik adalah Perak dibolosi 47 gol pada musim ini dan mereka masih lagi belum mencatatkan sebarang rekod tanpa bolos dalam mana-mana perlawanan sebanyak 17 perlawanan terakhir. Itu agak merisaukan dan dalam perlawanan ini sekali lagi dapat melihat hantaran ke tengah dapat dikeluarkan oleh Gabriel Perez. Situasi cemas seketika buat pasukan Sabah. Nampak seolah-olah Perak mahu mengakhiri babak pertama ini dengan mengejutkan Sabah dalam kawasan mereka sendiri. Cantik daripada Wan Zek, kita tahu kualiti ada daripada Wan Zek, dimenangi daripada Rizal Ghazali, dan namun ketenangan Gabriel Perez untuk memastikan tidak ada percubaan daripada mana-mana pemain pasukan Perak harus dipuji dalam situasi tekanan itu. Boy Kechea, kita tahu apa yang dia mampu lakukan dengan kaki kanannya. Bagaimana delivery ini dapat mencari rakan sepasukan untuk melakukan percubaan lewat dalam babak pertama ini. Pendek diambil, kembalikan untuk Boy Kechea ke arah far post. Baik delivery yang dilakukan oleh Boy Kechea. Sekali lagi, satu lagi sepakan penjuru dapat dimenangi oleh Perak dalam saat-saat akhir waktu kecederaan babak pertama ini. Cantik ke arah far post, di mana kita dapat lihat kedudukan Shivan yang tidak dikawal langsung sebenarnya. Dapat lihat ini mungkin sepakan terakhir juga dalam babak pertama ini. Mungkin antara faktor kenapa Boy Kechea mengambil masanya untuk berjalan ke arah bola untuk mengambil sepakan juru ini. Outswinger kali ini, lihat kedudukan Milanovic. Dapatkah mereka mengambil kesempatan? Jasper Nihom juga ada di situ. Terus diberikan sepakan gol untuk pasukan. Pada jamnya untuk memulakan aksi babak kedua di Stadium Likas. Dan ini adalah satu kedudukan yang kalau dilihat dari perspektif Sabah dan kedudukan mereka dalam saingan Liga Malaysia, mereka mengharapkan sebenarnya satu kelebihan yang besar ataupun kelebihan yang sihatlah untuk dibawa pulang. Dan pada waktu yang sama dibawa ke Ipoh Perak nanti untuk aksi timbal balik. Tapi kedudukan satu sama ini sentiasa memberikan Perak peluang yang agak cerah bila mereka bertandang ke laman sendiri dalam aksi timbal balik nanti. Namun 45 minit babak kedua akan menentukan segala-galanya. Dan bagaimana gambarannya dalam perlawanan timbal balik itu nanti. Sabah sebermerah dari sebelah kanan ke kiri, Perak dengan jersey hitam kelabu dan juga seluar hitam dari sebelah kiri ke kanan. Percubaan daripada Sifu dari sebelah kanan itu. Sadil menggunakan kelincahannya, cut in, mengacah, tandukkan. Jaringan yang cukup cantik. Berapa saat sahaja yang diperlukan Ramon Machado dengan ketajaman ibarat machete melakukan satu tandukan yang cukup klinikal. Hasil hantaran daripada Sadil Ramdhani di sebelah kanan, dan berapa kali sudah pun kita lihat dalam babak pertama itu. Berkali-kali Sadil Ramdhani cuba cut in maupun melakukan cross. Dan akhirnya sentuhan yang cukup sempurna daripada dua pemain. Pertama melalui hantaran cantik tinggi yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani di sebelah kanan. Dan kemudiannya satu lonjakan hang time yang cukup menarik daripada Ramon Machado untuk mengatasi Shivan Piliasokan yang melakukan marking terhadap beliau.
dan melakukan tandukan ke arah far post, menewaskan T. Shahizwaran buat kali kedua. Tertewas dengan 2 tandukan daripada 2 striker pasukan Sabah, Darren Lock dan kini Ramon Machado. Jaringan peribadi ke-9 untuk pasukan Sabah pada musim ini, yang ketiga dalam saingan Piala Malaysia. Dan kelebihan itu sudah pun dikembalikan. Itulah yang dicari-cari. Jaringan ketiga dalam saingan Piala Malaysia, ke-9 secara keseluruhan selepas dibawa masuk dalam jendela perpindahan. Darren Lock, Ramon Machado, 2 penjaring Sabah ketika ini. Darren Lock sudah pun meninggalkan aksi dengan faktor memastikan kecederaannya itu tidak serius, dan pada waktu yang sama dengan jadual perlawanan yang cukup padat untuk Sabah selepas ini dengan hadirnya saingan AFC bertemu dengan Hougang United dari Singapura, dan juga perlawanan timbal balik Piala Malaysia. Ra Wilson, pemain pertama, dilainkan kad kuning saya jangkakan dalam perlawanan. Cukup lewat ke atas Luciano. Delivery pantas yang dilakukan untuk mencari kedudukan Sosonong. Kwang Min, clearance saja ke depan, tapi lihat ketangkasan Stuart Wilkin melepaskan Sifu, dan ini adalah gerakan dari sebelah kiri daripada Jafri Chiu. Dijatuhkan, tidak. Memenangi bola, kata pengadil, daripada Jasper Nihom, dan dia pula cuba melepaskan Sosonong. Kwang Min dikembalikan semula kepada Khairul Fahmi Cik Mat. Satu lonjakan tinggi untuk memenangi bola di situ, tetapi dipersalahkan oleh pengadil kali ini daripada Muhammad Aiman. Dapat lihat bagaimana transition ataupun serangan balas yang dilakukan oleh Sabah cukup bahaya apabila ia datang dari sebelah kanan maupun kiri. Lihat ketenangan Khairul Fahmi Cik Mat yang terpaksa melakukan clearance saja dalam situasi ini, tetapi Muhammad Aiman yang cuba mencabar Irfan Fazail mungkin tidak menjangkakan cabaran sebegitu keras akan dilakukan. Tuhan yang baik daripada Perez, tidak terburu-buru untuk melakukan clearance, dia melakukan tolakan saja, dan kembali Gabriel Perez. Ketika ini tolakan ke depan cantik untuk mencari kedudukan Ramon, melepaskan diri. Ramon Machado dijatuhkan dalam kawasan penalti. Tidak ada apa-apa reaksi daripada Tuan Muhammad Yassin, tapi nampak seolah-olah ada sentuhan yang agak lewat dilakukan dalam kawasan penalti itu. Mungkin kita dapat lihat ulang tayang semula, namun tidak akan dapat sebarang keputusan daripada pengadil Tuan Muhammad Yassin kali ini. Berak kali ini daripada sebelah kiri, lorongan ke tengah. Nampak seolah-olah satu dorongan untuk mencari Sosonong daripada Afif Ashraf yang saya jangkakan dari sebelah kiri sebentar tadi. Sekali 4, mereka lakukan 4 lawan 4 pada satu ketika. Daripada Wan Zek dilorongkan kepada Afif Ashraf, tapi kedua-dua pemain serangan Perak tidak berada pada kedudukan yang tepat untuk menerima hantaran itu. Mereka merasakan mungkin cutback, tetapi satu lorongan di hadapan gol yang dilakukan tidak disambut oleh mana-mana pemain berjersey hitam kelabu itu. Sabah dengan kelebihan 2-1. Bekalan setakat ini untuk dibawa ke Ipoh Perak. Sentuhan Gabriel Perez dikejar oleh Luciano. Cuba dimenangi semula oleh Perak. Mereka apabila ketinggalan lebih agresif. Itu yang kita lihat dalam babak pertama, dan itulah juga yang berlaku dalam babak kedua ini. Mereka mahukan bola untuk mencipta sesuatu. Dari sebelah kiri, Wan Zek meminta, tidak diendahkan, dihantar ke tengah untuk mencari Milunovic. Tapi Khairul Fahmi Cik Mat menggunakan segala pengalamannya untuk menyambut kali ini, berikan sedikit ketenangan untuk back three beliau. Tekan terus Stuart Wilkin, namun tenang sekali lagi Stuart. Gerakan Sadil di bahagian tengah, melepaskan Jafri Chiu. Lorongannya baik, Machado. Dapat lihat gerakan Sabah yang hampir setiap kali mereka melakukan serangan balas, dilihat seolah-olah mereka mampu menjadikan gol, tapi lewat kali ini daripada Irfan Fazail.
Tidak ada sebarang kad dilayangkan oleh pengadil ke atas Milinovic. Nampak seolah-olah dia tidak sedar akan kehadiran Luka Milanovic. Kita dapat lihat high foot daripada Irfan sebenarnya. Dalam situasi itu kita kerap melihat kad kuning dilayangkan kerana itu adalah reckless ataupun dangerous play daripada Irfan sebenarnya. Mana tidak ada kad yang dilayangkan oleh Tuan Muhammad Yassin kepada Irfan setakat ini. Sepakan percuma saja dihadiahkan kepada Perak. Aiman Sosonong dari belakang, kali ini Rawilson Batuil diminta oleh pengadil untuk menghadap. Mungkin ada sedikit amaran yang akan diberikan, ketenangan yang diminta sebenarnya oleh pengadil perlawanan. Kehadiran Stuart Wilkin dan Sifu, mereka mahu memastikan mereka dapat mengawal permainan semula kerana mengetahui jikalau momentum Perak ini berterusan, menunggu masa saja untuk mereka mencipta peluang demi peluang seperti mana mereka menyamakan kedudukan seperti tadi dalam babak yang pertama. Dan kita dapat lihat urgensi daripada pasukan Perak setakat ini. Sepakan percuma. Dilepaskan untuk Goi Kecil daripada jarak jauh. Percubaan yang baik. Namun Khairul Fahmi Cik Mat sudah pun melihat percubaan itu dari jarak jauh, merebahkan badannya. Dan saya kira jikalau ia adalah on target sekalipun, dapat diselamatkan. Dan itulah, kita lihat ada sentuhan sebenarnya on the way. Satu lagi pertukaran, Dominic Tan akan dibawa masuk. Pemain-pemain yang berada di kamp kebangsaan perlahan-lahan kembali ke dalam set up Dato' Ong Kim Swee semula. Stuart Wilkin ni terdapat lihat Darren Lock. Dan kini Dominic Tan masuk menggantikan Rawilson Batuil. Tugas pertamanya adalah untuk bertahan sepakan penjuru ini. Delivery yang baik. Dua sentuhan. What a goal. Percubaan yang cantik dalam kawasan penalti daripada pemain yang tidak asing lagi. Kelincahannya kita puja. Dan kali ini finishing beliau, Wan Zek Haikal. What a try daripada kawasan penjuru kotak penalti itu. Dan meletakkan bola itu betul-betul di bahagian bumbung jaring pasukan Sabah di sebelah kiri untuk meletakkan Perak sekali lagi comeback. What a story anak-anak buah Yusri Cik Lah ini dalam saingan Piala Malaysia pada musim ini. Apa yang mereka lakukan terhadap Kedah tempoh hari dijadikan bahan bualan. Dan kali ini buat kali kedua mereka melakukan comeback. Bukan di laman sendiri tetapi di laman lawan. Wan Zek Haikal dengan percubaan daripada luar, daripada dalam kawasan penalti sebenarnya, untuk menewaskan Khairul Fahmi Cik Mat daripada situasi itu. Dengan kederasan rembatan itu adalah sesuatu yang agak sukar untuk diselamatkan. Dan ini adalah gol pertama jaringan Wan Zek dalam saingan Piala Malaysia pada musim ini. Sesuatu mengatakan pertembungan Sabah Perak ini akan pergi all the way lah. Ramon hampir terlepas dalam kedudukan onside sebentar tadi, tetapi Jasper tenang dalam situasi itu. Tolakkan ke belakang semula. Aiman Shivan Pillay yang tertewas dalam situasi perebutan udara dengan Ramon sebentar tadi. Lawanan Sabah yang seterusnya 21 hari bulan September, hari Selasa akan datang bertemu dengan Hugang United di sini di Likas, stadium yang turut diubah suai untuk kejohanan AFC sedikit. Kemudian dia bertemu dengan Perak di Ipoh pada 25 September nanti. Untuk Perak, mereka ada rehat seminggu menanti Sabah di Ipoh pada 25 September nanti, sebelum aksi seterusnya. Bahaya tandukan ke belakang. Tekanan yang diletakkan oleh Sabah secara tiba-tiba dengan kekosongan yang ditinggalkan oleh Perak di bahagian bawah dalam pada kegairahan mereka melakukan serangan dihadiahkan kepada Sifuentes. Bagaimana kali ini dua pemain Perak menutup ruang. Sifu, sentuhan terakhir daripada Firdaus memberikan hantaran ke dalam kepada Sabah.
Pantas diambil, dilambungkan oleh Kwang Min, ataupun percubaan yang cuba dilakukan oleh Kwang. Mudah didakap kali ini oleh T. Shaiswaran. Dua sama kedudukan selepas 56 minit ketika ini. Setiap kali Sabah melakukan jaringan, ada sahaja jawapan daripada pasukan Perak yang merupakan outfit yang berbeza lah berbanding skuad kendalian Datuk Lim Tiong Kim sebelum ini. Ada pertukaran untuk Perak, saya difahamkan. Nik Umar, Nik Azizi mungkin yang akan memasuk menggantikan Firdaus Sayadi. Lorongan yang baik untuk menemui Jafri Chiu, tetapi kali ini pantas daripada Shivan pilih untuk menafikan ruang buat Jafri. Nik Umar, Nik Azizi dan Nik Aziz akan masuk menggantikan Firdaus Sayadi. Pertukaran pertama Perak, fresh legs dibawa masuk untuk memberikan sedikit advantage dan kelebihan. Nampak seolah-olah message daripada Yusri Cik lah, ini adalah cuba dapatkan kemenangan, kekalkan kedudukan ini, satu advantage yang cukup besar. Tetapi Perak sudah pasti mahu melakar kejutan, dan itulah yang diluahkan oleh Datuk Kim Swee sebenarnya dengan upset yang mereka lakukan ke atas Kedah. Bukan sekadar one off, tetapi dalam kejohanan ini seolah-olah juara 8 kali Perak ini dirasuk untuk beraksi dengan tenaga tambahan, boleh kita katakan. Goal kick daripada Shaiswaran, biarkan saja oleh Sosonong. Cabaran yang dilakukan di situ untuk mendapatkan semula kawalan bola daripada main Perak. Dapat lihat Sabah kembali menguasai permainan apabila Perak berjaya menyamakan kedudukan itu. Mereka kembali merelakan sedikit possession kepada Sabah kerana mahu memastikan disiplin bertahan itu kembali semula. Irfan Sifu, cantik lorongan ke sebelah kanan. Sekali lagi delivery ke Fapus daripada Rizal Ghazali, tandukkan daripada Jafri Chiu dalam kawasan penalti. Ramon Machado, good try. Free header seperti itu saya jangkakan lebih baik sebenarnya daripada Ramon, tapi apakah daya, sekadar melewati palang gol saja. Terlihat sekali lagi delivery yang baik. Ini satu tandukan ke bahagian tengah untuk membenarkan Ramon yang mungkin dalam kedudukan yang sukar untuk meletakkan lebih banyak kelajuan kepada tandukan itu. Tapi apa yang perlu sebenarnya adalah meletakkannya on target saja. Tidak bernasib baik. 60 minit sudah pun berlalu. Sabah 2, Perak 2. Dapat lihat bagaimana kedua-dua pasukan apabila melakukan serangan dapat mengucang-ngacirkan barisan pertahanan masing-masing. Lorongan Kwang Min, Jafri sudah pun melakukan larian. Ditutupnya ruang itu oleh Aiman. Gabriel Perez. This is Dominic Tan. Bukan saja fresh legs, tetapi dari tonggak utama pasukan Sabah masuk. Tak jelas Ong Kim Swee memberi pesanan dia mahukan stability dalam barisan pertahanan itu dengan kemasukan Dominic. Mungkin belum 100% cergas lagi. Irfan tolakkan kepada ini adalah Sadil ke depan untuk mencari kedudukan Jafri, tetapi dikejar semula oleh Kwang Min. Mahu menutup dan melakukan press terhadap Perak. Oh, cantik sentuhan yang dilakukan oleh Wan Zek. Dan itulah Wan Zek yang kita kenali zaman ketika Wan Zek menjadi seorang breakout talent satu ketika dahulu dengan Harimau Muda, yang saya masih lagi ingat zaman mudanya Wan Zek.
kelincahan yang beliau pamerkan, terutamanya dalam situasi one on one. Seperti mana kita melihat keupayaan Arif Aiman pada ketika ini. Pada ketika 1Z muncul, janjinya seolah-olah seperti itu, tetapi dapat lihat kualiti yang ada pada pemain ini walaupun pada usia yang semakin lanjut. Kwang Min, delivery daripada Stuart Wilkin. Gabriel Perez berkampung Sabah dalam kawasan Perak ketika ini, namun kesilapan daripada Perez membenarkan Goi Kecaya melarikan bola. Ketika ini situasi 3 lawan 3. Perlu ada sedikit urgensi Goi Kecaya untuk Sosonung di bahagian depan. Dicabar oleh Dominic Tan. Sosonung pula jatuh merebahkan badannya. Dan sudah pun tiba dua pemain berjersey merah untuk menyelamatkan keadaan. Kita dapat lihat bagaimana faktor kepenatan kedua-dua pasukan sudah pun memainkan peranannya. Gabriel Perez mengalami kecederaan. Kesakitan yang teramat sangat yang dialami oleh beliau pada ketika ini mengatakan kepada saya bahawa mungkin agak sukar untuk dia meneruskan permainan dan akan dipaksa dampak gaya ni Dato' Kim Sui untuk satu lagi pertukaran. Dia mengalami satu dia slip sebenarnya, dapat lihat di situ permukaan padang yang licin memainkan peranan. Itu kadang-kadang menjadi antara faktor injury yang tak dapat dielakkan. Harapkan ia tidaklah begitu serius dari perspektif Dato' Ong Kim Sui yang memerlukan kesemua pemainnya cergas untuk squad selection dalam saingan AFC nanti. Gabriel Perez antara watak penting. Lihat sama ada dia dapat meneruskan permainan ataupun tidak. Nampak seolah-olah dia masih lagi boleh berjalan seperti biasa. Dalam minit-minit akan datang akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas. Namun Yusri Cik Lam mengambil kesempatan untuk memberikan pesanan taktikal pada Luka Milanovic dan juga rakan-rakannya. Perjuangan masih belum selesai. 64 minit so far so good untuk Perak. 2 kali comeback. Sadil, Rizal Ghazali yang mempunyai keupayaan untuk melakukan hantaran-hantaran tepat cari rakannya, tetapi dapat lihat bagaimana Sabah cuba untuk mengembalikan possession play itu dan secara tak langsung dia mencipta peluang untuk mendapatkan jaringan kelebihan itu. Tapi apapun yang berlaku, dia tetap akan menjadi satu pertempuran yang sengit dalam perlawanan timbal balik nanti jikalau kedudukan ini berterusan ataupun berkekalan boleh kita katakan. Whistle dibunyikan dalam kedudukan offside saya jangkakan, berikan sepakan percuma untuk pasukan Perak. Membaki lebih kurang 25 minit. Masih lagi panjang perjalanan dalam babak kedua ini. Tapi nampak seolah-olah mereka beraksi dalam minit ke-80 pada ketika ini. Mainan yang sedikit perlahan, tempo yang hilang seketika. Tandukan Gabriel, tapi nampak landingnya nampak sedikit tidak selesa di situ. Sebelah kanan gandingan Rizal dan juga Sadil sepanjang perlawanan ini, satu track yang besar. Sadil Ramdhani mencuba terus ataupun ke Fapos. Kedudukan Jafri yang saya jangkakan melakukan larian. Setiap kali ada bola yang dilambungkan ke dalam kawasan penalti, Syahizwaran. Lihat Jafri yang sudah pun menjangkakan, tapi tidak ada sentuhan sebenarnya langsung daripada Syahizwaran yang sekadar melihat saja bola itu keluar daripada kawasan permainan. Baik dadaan yang dilakukan oleh Milanovic. Hampir saja jatuh sekali lagi kita lihat.
Permukaan padang yang licin berikan masalah kepada semua pemain, bukan seorang dua sahaja. Tapi kita dapat lihat kalau tadi Gabriel Perez, kali ini Luciano juga hilang footingnya di atas permukaan yang licin pada ketika ini. Delivery yang baik untuk Aiman ke sebelah kanan, dicabar di situ oleh Jafri. Delivery ke tengah, dikeluarkan oleh Perez. Ya, masih lagi tidak selesa. Dapat lihat pergerakannya yang bukanlah 100% pada ketika ini. Sedikit terhenjut-henjut dengan pergerakannya bila melakukan lompatan ataupun cabaran seperti ini untuk menanduk bola keluar daripada kawasan permainan dan hadiahkan Perak satu lagi set piece. Sepakan penjuru 67 minit, Wanzek Haikal tampil. Sepakan penjuru keempat untuk Perak. Semakin meningkat pungutan sepakan penjuru itu ke far post, namun Rizal Ghazali tuan terakhir whistle sudah pun dibunyikan. Pengadil memberikan sepakan percuma kepada pasukan Sabah. Sadil Ramdhani adalah pemain dengan assist terbanyak, 9 dalam Liga Super, 1 dalam Piala Malaysia. Rizal Ghazali dengan 3 dalam Liga Super, 1 dalam Piala Malaysia. Kwang Min dengan 2 dalam saingan Liga Super, 1 dalam Piala Malaysia, 1 dalam Piala FA. Menunjukkan kualiti dalam pasukan Sabah ini datangnya daripada semua hala. Sadil sekali lagi kiri kanan, dia berpusing, berikan masalah pada barisan pertahanan Perak. Dilepaskan untuk Rizal Ghazali. Sekali lagi Ramon menunggu di near post, tidak sampai melepasi beliau untuk T. Shahizwaran. Sekali lagi melakukan tangkapan. Yang boleh terpuji ketika ini adalah tindakan Shahizwaran untuk berani keluar untuk menangkap bola itu. Kita tahu delivery yang dilakukan, hantaran cross yang dilakukan oleh Rizal Ghazali itu mampu memberikan masalah. Dan nampak gayanya Afif Ashraf yang beberapa kali jadi mangsa terjahan keras dalam babak pertama itu, mengalami kesukaran ketika ini untuk meneruskan permainan. Terus diberikan perhatian oleh dua medik. Ada perbincangan di antara V. Sarabanan, jurulatih yang pernah bekas striker legend negara kita, dan juga pada waktu yang sama pernah berkelana di Finland sebelum ini, selaku jurulatih sebelum pulang ke tanah air, kembali bersama Perak sebagai antara individu yang turut bertanggungjawab dalam barisan kejurulatihan Perak pada musim ini. Stretcher diperlukan untuk Afif Ashraf. Adakah satu lagi pertukaran akan kita lihat daripada Perak yang setakat ini baru melakukan satu pertukaran saja. Afif kembali, nampak seolah-olah tidak pasti dia dapat meneruskan game ataupun tidak. Pertukaran dilakukan, nampak gayanya. 44 adalah Kamal Arif Azrai Syakimar. Dan pengesahan yang dilakukan adalah Afif Ashraf dikeluarkan. 2 pertukaran untuk Perak, 2 pertukaran untuk Sabah setakat ini. 70 minit sudah pun berlalu. Agak sukar untuk melihat pasukan mana yang akan mengambil kesempatan, walaupun terjangkakan Sabah mempunyai kelebihan laman sendiri dan penguasaan pada ketika ini. Perak dalam situasi serangan balas itu sentiasa bahaya. Wanzek dan rakan-rakan selain Sosonung, Luka Milanovic, Rizal, Sadil yang dicari di depan berhadapan dengan pemain Nik Umar, Nik Aziz. Nampak seolah-olah tidak ada sentuhan daripada Nik Umar.
penonton memainkan peranan mereka selaku penonton tuan rumah. Mahukan free kick dihadiahkan untuk cabaran ke atas Sadil sebentar tadi. Dominic Tan, Gabriel Perez yang nampak lebih selesa ketika ini. Dorongan ke sebelah kiri untuk mencari Kwang Min. Masih lagi Kwang Min. Sifu, tapi dapat dipintas. Koi Kechea, dapat dimenangi semula oleh Jafri Chiu. Ini adalah Irfan Fazail. Lihat kedudukan di sebelah kanan. Rizal Ghazali tidak dikawal langsung. Sadil Ramdhani, lorongan terubas yang tidak menjadi. Dapat dipintas kali ini oleh Nik Umar. Hantaran ke depan untuk Jafri dan juga Ramon yang sudah menunggu. Dan ada pelagaan yang berlaku. Syahis Warren yang mungkin mengalami kecederaan di sini. Kekejangan nampak gayanya. Ada bantuan daripada Jasper Nihom dalam kedudukan onside. Berlaga dengan Jafri, tetapi landingnya sedikit awkward. Kita dapat lihat bagaimana dia landing pendaratan itu yang memaksa dia melakukan split. Dan secara tak langsungnya dia memegang bahagian belakang badannya. Mungkin terasa sedikit kekenjangan otot. Painkiller yang terpaksa digunakan sekali lagi untuk mengurangkan kesakitan, untuk mengharungi bakal 17 minit dalam perlawanan ini yang masih lagi tinggal. Penyokong-penyokong Sabah yang masih lagi memberikan sokongan padu. The Rhinos akan memerlukan mereka dalam minggu-minggu yang mendatang di Likas terutamanya dalam Piala AFC. Begitu juga bila mereka bertandang nanti ke Ipoh Perak, bertemu dengan Perak di Stadium Ipoh. Adakah kita sudah pun mula melihat taktik melengahkan masa? Kerana tak dinafikan keputusan ini akan menjadi satu keputusan yang sangat positif untuk pasukan Perak. Bukan sahaja menjaringkan 2 gol, tetapi mengikat Sabah di laman mereka sendiri. Dapat lihat bagaimana penonton-penonton sudah pun hilang sabar. Mereka mahukan permainan diteruskan serta-merta dengan cuma 15 minit saja yang tinggal. Ramon menggesa penjaga gol ini yang mengambil terlalu banyak masa. Tuan Muhammad Yassin tidak menghukum setakat ini. Begitu ramai pemain yang melakukan foul yang keras. Dunia ke atas Cifuentes. Sliding daripada Jafri untuk menangi bola daripada Sosonong. Satu lob untuk mencari kedudukan Luka Milanovic, tapi dikawal dengan baik oleh Dominic Tan. Lihat Rizal Ghazali, Stuart John Wilkin. Tolakan daripada Gabriel Perez. Kwang Min. Masih tiada ruang untuk Sabah melepasi. Sebelah kanan adalah advantage mereka selalunya dengan kehadiran Rizal dan juga Sadil Ramdhani di situ. Stuart John Wilkin juga ditekan hebat oleh Luciano Koi Kechea. Sosonong masih lagi menekan pada minit ke-75 ini, tidak memberikan ruang untuk Sabah melakukan build up. Mereka melakukan serangan Irfan Fazail ketika ini. Sadil dengan satu sentuhan untuk melepaskan Rizal Ghazali di sebelah kanan. Namun advantage tidak diberikan. Kad kuning terus dilayangkan kepada siapa di sini? Kepada Sadil ataupun kepada Muhammad Aiman? Sebab nampak seolah-olah sentuhan Sadil itu sudah melepaskan Rizal, dan jikalau foul diberikan kepada pasukan Sabah, sepatutnya advantage diberikan, tapi nampak gaya ini tidak. Yang disalahkan adalah Sadil Ramdhani kerana mungkin kelewatan terjahan itu, mendapat pemain sebelum mendapat bola barangkali. Begitu juga dengan Kamal Arif. Kedua-dua ni dilayangkan kad kuning. Kick out daripada Sadil sebenarnya. Sayang kerana kalau diikutkan foul diberikan kepada Kamal,
Dalam kawasan penalti ditanduk di situ, tetapi cemas ketika peluang untuk Perak. Sentuhan berat kali ini yang dilakukan oleh Wan Zek. Tapi situasi seperti itu tadi agak sayang untuk Sabah kerana tindakan Sadil itu menafikan Rizal Ghazali terlepas di sebelah kanan, kerana dia melakukan reaksi terhadap terjahan daripada pemain pasukan Perak itu. Darren Lock ataupun Dominic Tan sebenarnya, yang cuba untuk melakukan shielding bola daripada Sosonong. Jor ada kehadiran penjaga gol berpengalaman seperti Karun Fahmi Cik Mat. Gabriel Perez ketaran ke depan untuk mencari kedudukan Ramon ataupun Cifuentes. Miguel Cifuentes menangis kurang-kurangnya sepakan penjuru, dan ini yang mahu dilihat oleh penyokong-penyokong Sabah. Dengan baki sekitar 12 minit, tekanan harus diletakkan dalam kawasan final third. Sadil Ramdhani dengan delivery. Ramon Machado dikawal ketat oleh Nick Umar. Near post yang dicari, ditanduk keluar oleh Luciano. Clearance daripada Milanovic. Terus kepada Karun Fahmi Cik Mat yang akan terus menghantar kepada Irfan Fazail ke sebelah kanan. Sabah all out attacking pada ketika ini. Cifuentes, Rizal Ghazali. Sadil cuba untuk mencari ruang melepaskan diri. Masih lagi Sifu, tolakkan ke sebelah kanan untuk Rizal. Stuart Wilkin ada di situ. Masih lagi Stuart, tolakkan yang memenangi sepakan penjuru. Dia cuba untuk melakukan percubaan nampak gayanya attacking substitution akan dilakukan oleh pasukan Sabah menerusi Datuk Ong Kim Swee. Amri Yahya dipersiapkan, saya difahamkan, untuk Irfan Fazail. Yang tengah dikeluarkan attacking player. Percubaan daripada Stuart, tandukan Ramon. Masih lagi pinball dalam kawasan pasukan Perak pada ketika ini. Gabriel Perez pula hilang kawalan Sosonong, namun dimenangi semula di situ oleh Irfan. Dijatuhkan pula Stuart John Wilkin. Sepakan percuma dalam teritori yang cukup menarik untuk dimanfaatkan oleh Sabah. Dan pada waktu yang sama Amri Yahya akan diperkenalkan, saudara. Yang akan dikeluarkan adalah Irfan Fazail, menunjukkan niat serta-merta yang ditunjukkan oleh Datuk Ong Kim Swee untuk mencatatkan kemenangan di laman sendiri. Bagaimana ini akan dimanfaatkan oleh Sabah? Kita tahu Sadil dengan kaki kirinya, Jafri juga bersiap sedia dengan kaki kanannya, tapi nampak seolah-olah Sadil yang akan mengambil sepakan ini. Adakah dia akan mencuba terus? Mudah untuk T. Shahiswaran, kerana begitu sentral kedudukan rembatan Sadil Ramdhani itu. Tidak langsung menguji ketangkasan Shahiswaran dengan mencari bahagian near ataupun far post sekurang-kurangnya. Stuart Wilkin, Rizal Ghazali, Sadil Ramdhani. Sekali lagi daripada hantaran yang dilakukan oleh Rizal, Kwang Min di sebelah kiri, lorongkan untuk Irfan Fazail yang masih lagi menunggu untuk pertukaran dia dengan Amri Yahya. Itu akan dilakukan sebentar lagi, saya difahamkan. Satu lagi cross daripada Rizal Ghazali, keluar daripada kawasan permainan. Percubaan daripada Sifu, mujur ada Jasper Nihom untuk memastikan tidak ada jaringan yang berlaku di situ, kerana Shahiswaran sudah pun keluar daripada garisan golnya.
Irfan, Dominic Tan, dorongkan kepada Gabriel Perez. Irfan Fazail tolakkan terus untuk mencari kedudukan. Jafri Chu jatuh kepada Cifuentes. Lorongan yang baik ke sebelah kanan untuk Rizal Ghazali. Cutback barangkali akan dilakukan, melantun pada badan Milanovic, tapi jatuh di hadapan Syahid Suaren. Nasib baik Perak kali ini kerana semakin lama semakin hampir. Kita dapat lihat Sabah untuk mencari jaringan yang ketiga itu yang akan memisahkan kedua pasukan. Kita dapat lihat di sini cutback melaga dua pemain pasukan Perak, dan sekali lagi serangan itu berterusan. Jafri Chu, masih lagi Jafri dari luar kawasan penalti, dihadiahkan sepakan percuma sekali lagi, dan Shivan pilih asukan terus dilayangkan kad kuning. Dia sendiri tidak mempercayai di mana salahnya, tapi mungkin kita akan dapat lihat di sini kelewatan daripada Shivan ke atas Jafri yang sudah pun terlepas, dan ini dia pertukaran yang saya katakan. Amri Yahya yang baru-baru ini dipuji oleh segolongan pihak media dan juga penyokong Sabah kerana berjaya menenangkan penyokong-penyokong Sabah satu-satu perlawanan sebelum ini. Dia terus masuk, berada dalam perbualan untuk situasi set piece ini. Amri akan mengambilnya ataupun Sadil sekali lagi. Mungkin di sebelah kiri ini lebih sesuai untuk main yang mempunyai keupayaan kaki kanan untuk mengambil. Jafri berbincang dengan Sadil. Mungkin kali ini giliran Jafri pula. Sukar untuk kita ketahui siapa, tapi saya nampak gaya seolah-olah Jafri akan mengambilnya. Jafri Chu dapat lihat Bentek melakukan tugasnya dengan baik. Nampak seolah-olah satu keling effort yang dilakukan oleh Jafri ke bahagiannya pos. Kwang Min balik kepada penjaga gol Kan Fahmi Cik Mat, terus ditekan oleh Perak. Mereka seolah-olah mahu mengejutkan Sabah pada saat-saat akhir ini. Dengan baki 5 minit saja waktu biasa. Cifuentes ke depan, Ramon Machado 1 lawan 1. Di Syahid Suaren sudah dapat membaca lebih awal gerakan Machado daripada hantaran lolos yang dilakukan itu, dan dia keluar awal untuk menafikan hantaran Rizal ataupun Cifuentes ini. Sebenarnya dia sudah dapat melihat Machado terlepas dan Cifuentes akan mencari Machado, dan di sini harus diberikan pujian kepada Syahid Suaren kerana beliau keluar tepat pada waktunya untuk menafikan Ramon. Jaringan kedua dalam perlawanan ini. 5 minit. Kita dapat lihat perlawanan yang dihentikan seketika. Apa yang berlaku di sini? Cuba dapatkan penjelasan sedikit. Ada pertukaran barangkali yang mahu dilakukan. Wan Zek akan dikeluarkan. Wow. Faris Istiham akan dibawa masuk. Kita mahu melihat semulalah jaringan yang dilakukan oleh Wan Zek, kalau boleh. Menerima percubaan kali pertama dilakukan ke bumbung jaring pasukan Sabah untuk menyamakan kedudukan, dan lihat senyuman sinis yang diberikan oleh Wan Zek dalam kedudukan yang terbaik. Right place at the right time, tetapi execution dalam finishing yang beliau lakukan itu seharusnya diberikan pujian. Wan Zek Haikal, gol penjamaan Perak. Zalinullah, bagaimana Perak terlepas. Sosono, bagaimana di sini? Sayang peluang keemasan. Apa sudah jadi? Penjaring terbanyak pasukan Perak. Kalau adalah mana individu untuk menerima peluang seperti itu, anda menjangkakan dia adalah individunya. Peluang terbaik Perak untuk mencatatkan jaringan ketiga, tetapi mensia-siakan peluang berhadapan 1 lawan 1 dengan Khairul Fahmi Cik Mat. Namun kepantasan permainan Sabah untuk terus mahu mencari jaringan itu. Ramon dalam kawasan penalti, dan
Bendera sudah pun dinaikkan oleh pembantu pengadil di sebelah kanan. Penadikan offside. Kedudukan Remon. Tapi kita dapat lihat permainan bola sepak end to end di antara kedua pasukan pada ketika ini. Kerana peluang demi peluang yang hadir dalam sekelip mata. Fadil Idris yang masuk. Satu lagi pemain. 4 pertukaran untuk pasukan Perak setakat ini. Tandukan ke depan. Dominic Tan sekadar melakukan clearance saja. Dan sekali lagi Perak mengambil inisiatif memenangi perebutan bola pertama itu. Sosonung terlepas, tidak dipersalahkan ke atas Gabriel Perez. Sepakan percuma untuk Sabah dengan baki 2 minit 10 saat. Faris Istiham yang disahkan sebagai pengganti Wanzek Haikal, penjaring gol penyamaan pasukan Perak sebentar tadi. Gabriel, lihat kedudukan Sifu yang tidak dicari. Dominic Tan, Kwang Min, dorongan kepada Jafri Chiu di sebelah kiri. Cantik daripada Jafri, berhadapan 1 lawan 1, melepaskan diri daripada Aiman. Masih lagi Jafri Chiu, cutback yang cantik. Amri biarkan jatuh kepada Sadil Ramdhani di sini. Masih lagi Sadil cuba melepasi gerakan Sosonung. Tidak ada apa-apa kata pengadil. Teruskan permainan. Cantik kali ini. Adakah Aiman di sini? Oh, bukan sebenarnya. Ia adalah Azali Nullah sebentar tadi. Dan Sosonung pula dikasari oleh Sadil Ramdhani. Battle di antara Sosonung dan Sadil cukup menarik sebentar tadi. Dan kemudian kita dapat lihat bagaimana Sadil cuba sekali lagi. Sosonung menjadi pemenang battle tersebut. Terlihat sekali lagi peluang Sosonung ini. Dikirakan di sini dalam kedudukan offside, tidak ada bendera. Tapi sayang sekali dia tak dapat mencari sasaran sekurang-kurangnya di sebelah kanan. Dia memilih angle yang lebih sempit di sebelah kiri itu dan tersasar. Peluang terbaik untuk Perak menjadikan gol ketiga disia-siakan oleh penjaring terbanyak mereka, Sosonung. Sepakan percuma Amri. Amri masuk ke dalam kawasan penalti, membiarkan untuk Sadil melambungkan dengan keupayaan kaki kirinya. Lihat di sini dia mencuri beberapa inci ke hadapan. Delivery daripada Sadil, bahaya ke arah far post. Percubaan terus yang cuba dilakukan first timer daripada Ramon Machado. Namun Rizal Ghazali ada di situ untuk pick up semula. Stuart John Wilkin dilambungkan dan dikeluarkan. Defensif disiplin yang cukup baik dipamerkan oleh Perak ketika ini. Namun ada lagi terjahat lewat. Tuan Muhammad Yassin terpaksa menghentikan permainan seketika. Lewat kita dapat lihat daripada Dominic Tan. Agak jelas. Namun tidak banyak melihat kad yang begitu kerap dilayangkan dalam perlawanan ini, walaupun ia adalah satu perlawanan cukup fizikal sebenarnya di antara kedua-dua pasukan. Tidak banyak kad sebenarnya dilayangkan oleh Tuan Muhammad Yassin. Kalau diikutkan ratio kekasaran yang berlaku dalam game ini. 5 minit waktu kecederaan, seminit sudah pun berlalu. Sifu melepasi 2 pemain, tidak lepas pemain ketiga, Nik Omar. Namun dia menghadiahkan kepada Dominic Tan. Dilorongkan ke sebelah kiri untuk Jafri Chiu. Gabriel Perez. Lorongan Stuart Wilkin. Jafri ke dalam kawasan penalti mencari Ramon Machado. Jatuh kepada Stuart. Miguel Cifuentes. Ke sebelah kanan adalah Sadil Ramdhani. Tibanya overlapping daripada Rizal, tidak perlu kerana dia mencuba terus. Dan Syahis Warren bersedia kali ini.
2 minit sudah pun selesai dalam 5 minit waktu kecederaan. Tinggal 3 minit untuk Sabah mencatatkan kemenangan di laman sendiri. Jika tidak, satu perlawanan yang cukup mendebarkan menanti kita di Ipoh dalam aksi timbal balik, cutback ataupun percubaan yang dilakukan di situ. Terus kedakapan Fahmi Cik Mat. Stuart Wilkin, lorongan kepada Gabriel Perez. Kwang Min, Gabriel Perez, Dominic Tan. Mungkin one last chance untuk pasukan Sabah barangkali, dengan kehadiran Amri, Ramon, semuanya dalam kawasan yang bahaya pada ketika ini. Jatuh kepada Sadil Ramdhani. Percubaan barangkali dia tidak mahu meledak, membiarkan untuk Ramon, hampir terlepas clearance. Oh, mujur. Perak bertahan dengan segala-galanya pada ketika ini. Delivery Rizal Ghazali ke dalam masa penalti. Oh, glancing header yang dilakukan oleh Dominic Tan kali ini. Sedikit saja dilihat kesasar. Permainan all out attack daripada pasukan Sabah agak jelas terlihat daripada Rizal di sebelah kanan. Dia melihat satu saja targetnya, mencari kedudukan Dominic yang mahu melakukan tadukan kilas ke arah far post. Sedikit tersasar dan sekali lagi Syahis Warren mengalami kekejangan, ataupun ini adalah taktik melengahkan masa. Dia sudah pun melihat dia melakukannya. Ini mungkin one last try untuk menguji kesabaran pengadil dalam waktu kecederaan ini. 3 minit 45 saat dan hampir 44 minit. Tinggal seminit saja lagi, mungkin peluang terakhir itu dapat dicipta oleh pasukan Perak di sini. Cuba dimenangi di bahagian tengah, berjaya dilakukan. Tolakan ke depan daripada Luciano Goicoechea. Benar-benar seorang leader percubaan terus untuk mengejutkan Fahmi Cik Mat yang mungkin dia melihat tidak berada berhampiran garisan gawangnya. Why not mencuba? Percubaan itu jauh melewati palang gol kali ini. Dapat lihat sekali lagi dia melakukan percubaan itu terlalu tinggi. Oh, Dominic hampir saja hilang footingnya dan dikejar oleh Luciano. Namun Gabriel Perez ketika ini, berapa saat saja yang tinggal. Mungkin peluang terakhir Sabah di sini. Hadir dari sebelah kanan Rizal Ghazali, tolakan ke depan Jafri Chu, switch ke sebelah kanan, delivery ke arah far post. Tiada sesiapa. Amri tiba pada ketika ini, mencabar tapi clearance dilakukan, jatuh kepada Gabriel. Kwang Min, Amri meminta, hilang kawalan Kwang Min dan sekadar memenangi lontaran ke dalam. Sejauh mana pengadil akan meneruskan lagi permainan? Gabriel Perez dilepaskan Ramon. Peluang untuk Perak melakukan serangan balas 1 lawan 3 pada ketika ini, namun dia masih lagi lepas dan whistle dibunyi.
Ronaldo.